Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat petang tuan-tuan dan puan semua, kepada rakan-rakan Facebook. Kita tunggu lagi rakan-rakan kita. Ada yang masuk. Muhammad Ruzaman Hamzah seorang. Okey tuan-tuan dan puan, sajalah saya live petang ni, ada masa. Kebetulan saya pun sebenarnya baru je lepas siap solat asar ni. Jadi tuan-tuan dan puan, sama-samalah kita baca Al-Ma'surat, zikir dan doa-doa di petang hari. Okey, kita akan bagi tahu nanti kenapa kita kena baca Ma'surat ni setiap hari. Okey, Puan Kasmah Bahrum ada hari ni. Okey. Jadi saya sajalah nak mengajak tuan-tuan dan puan, saya ada masa ni. Jadi sajalah nak ajak tuan-tuan dan puan untuk sama-sama baca Al-Ma'surat. Al-Ma'surat ni adalah zikir-zikir yang maksur. Yang zikir-zikir tu terdapat beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga ada hadis-hadis Nabi yang sahih yang boleh dijadikan amalan untuk kita semua. Hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan doa. Okey, tuan-tuan dan puan, dan juga hadis-hadis itu juga berkenaan dengan bagaimana kita ni sebagai hamba yang berdosa ingin memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah petang-petang hari ni, tuan-tuan dan puan, kita dah habis kerja, kita dah selesai kerja. Daripada pagi tadi sampai ke pukul 6 petang ini. Mungkin ada yang sekarang ni dalam perjalanan nak balik kerja. Mungkin ada tengah nak tunggu jam reda, tiba-tiba buka Facebook, terbuka pula, tengok pula notification Love Quran Group ni kan. Jadi jomlah kita sama-sama baca Ma'surat. Tuan-tuan dan puan, ayat-ayat yang saya akan bacakan ni adalah ayat-ayat yang kita dah hafal. Ayat-ayat yang kita semua dah hafal dan dah tahu pun sebenarnya kan. Okey, kalau anda rasa bermanfaat, anda boleh share lah kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, supaya ramai lagi rakan-rakan kita akan mendapat manfaat daripada setiap perkongsian kita. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kenapa kita kena baca zikir Al-Ma'surat ni? Pertama, tentu sekali kita setiap hari, setiap ketika kita digalakkan untuk sentiasa membasahkan lidah kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita tu je. Kita tahu tu kan. Bila kita ingat Allah ketika kita duduk, Allah ingat kita waktu Allah ingat kita seperti kita ni sedang berdiri. Maknanya Allah bila kita ingat pada dia, dia lebih ingat pada kita. Itu satulah. Yang kedua, kita nak basahkan. Daripada kita membasahkan lidah kita daripada bercakap perkara-perkara yang tak baik, sebut perkara-perkara yang tak baik. Tuan-tuan dan puan, hari ni, zaman sekarang ni, lidah ni macam-macam. Kita boleh sebut macam-macam. Maki orang, kita boleh bercakap tentang orang, mengumpat orang. Daripada kita buat macam tu, tuan-tuan dan puan, baik kita baca zikir. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kena baca Ma'surat? Tuan-tuan dan puan, kita ni dalam kehidupan kita memang takkan lari daripada ujian. Hidup kita ni susah ke, senang ke, kaya ke, miskin ke kita, tengah dalam keadaan apa sekalipun, itu semua ujian. Kita ni senang-senang, kita kalau yang tak ada ujian, yang sedang gembira sekarang ni, tak ada masalah, tu pun ujian untuk dia, tuan-tuan dan puan. Sebab hidup ni memang untuk diuji. Dan kita tahu, bila kita baca ayat-ayat Al-Quran ini, kalau yang diuji dengan kegembiraan, kita bersyukur kepada Allah SWT. Tandanya Allah berikan kita terbaik, kita nak berterima kasih kepada Allah SWT kerana berikan kita sesuatu yang baik kan. Tetapi bila kita diuji dengan satu benda yang kurang baik, kurang enak untuk kita, ayat-ayat ni sebenarnya ayat-ayat yang membawa kita untuk tenangkan diri kita, untuk kita jadi orang yang sabar. Ayat ni ayat-ayat pujukan. Ayat-ayat pujukan. Doa-doa ni ada doa-doa yang kita boleh amalkan sebagai
uh, pujukan kepada hati kita yang sedang sakit, sebagai pujukan kepada hati kita yang sedang resah gelisah. Kita ramai orang yang sedang menghadapi ujian sekarang dan perlukan ketenangan diri. Ya, kita tak nafikan bila kita ada masalah dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam apa saja masalah yang kadang-kadang membuatkan kita tertekan, kita boleh je berjumpa dengan kaunseling. Kaunseling boleh je bagi nasihat kat kita. Tetapi tuan-tuan dan puan, kaunseling yang paling utama sekali juga adalah bila kita baca ayat-ayat Quran dan kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Itu penting tuan-tuan dan puan. Sebab tu kita ni jangan lupalah. Itulah kaunseling utama kita. Kita boleh jumpa semua orang. Kita tengah tertekan. Jiwa perasaan kita tengah berkecamuk. Kadang-kadang. Ada orang yang setiap hari hidup dia penuh dengan kesusahan, kesedihan. Kan? Sampai tak ada penyelesaian. Contohnya kalau masalah rumah tangga, masalah rumah tangga antara suami isteri. Kadang-kadang yang tak jadi penyelesaian tu sebab kita lupa pada Allah, tuan-tuan dan puan. Kita lupa nak minta pada Allah SWT. Masalah anak dengan mak ayah. Kenapa tuan-tuan dan puan berlaku masalah anak derhaka pada mak ayah? Ataupun mak ayah ni jenis yang tak pandai nak didik anak. Ada masalah dalam mendidik anak. Sebab apa? Salah satu perkaranya adalah kita ni lupa Tuhan. Tu je. Kan? Pergilah kaunseling macam mana pun. Dapatlah rawatan sekretari apa pun. Tetapi kalau kita tak ingat Tuhan, Allah yang ciptakan kita, masalah tu takkan jadi selesai. Jadi sebab tu ayat-ayat ni sebenarnya, ayat-ayat yang memujuk kita untuk kita tenang. Ada orang kata, tak faham lah ustazah. Tak faham tak apa. Kita tahu bahawa Quran ni penawar. Jadi bila kita baca tu kita akan, kita yakin je lah, ya Allah aku tak faham ayat ni. Tetapi aku yakin bahawa Al-Quran ni penawar. Jadi Allah mesti bagi jalan penyelesaian tu pada kita, tuan-tuan dan puan. Sebab tu kita ni tengah dalam kerja kan, kerja. Jadi guru stres juga, tuan-tuan dan puan. Nak fikirkan anak murid yang tak faham-faham, tak pandai-pandai pun satu masalah juga, tuan-tuan dan puan. Macam mana aku nak bagi anak murid aku pandai kan? Kita macam-macam cara kita cari. Tapi satu benda lagi kita tak buat adalah kita baca ayat Tuhan. Kita kurang baca ayat-ayat Tuhan kan. Kurang baca Quran. Kita guru Quran tapi kurang baca Quran. Kita guru Quran, kurang baca Quran, kurang baca doa. Itu sebabnya kadang-kadang masalah kita dengan murid kita pun tak selesai-selesai. Itu sebab dia. Dan pelbagai lagi masalah yang kita hadapi ni, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Punca macam mana susah pun kita kena selesaikan masalah dan kita minta ayat-ayat ni kita nak baca ni. Kita yakin bahawa kita minta Allah tunjukkan jalan penyelesaian. Macam mana aku nak selesaikan masalah yang banyak ni? Macam mana aku nak selesaikan ujian yang bertimpa-timpa ni? Kan? Kita minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan jalan. Itu je sebenarnya. Kenapa kita nak baca ayat-ayat ni? Dan yang ketiga, kenapa kita kena baca maksurat? Kita nak hindarkan diri kita daripada gangguan syaitan. Tuan-tuan, kita ni, sebelah kita ni, ada orang kata malaikat tengah catat. Kan? Kanan kiri kita ada malaikat yang tengah catat. Tapi jangan lupa, dalam kita ni, yang ada berhampiran dengan kita ni juga, ni, kita punya syaitan ni, dia ada juga. Ada malaikat dan ada juga syaitan. Kita minta supaya Allah hindarkan kita daripada gangguan jin dan syaitan. Dan tuan-tuan dan puan, kalau kita nak kaitkan dengan yang kedua tadi tu, sebenarnya masalah yang berlaku ni pun berpunca daripada syaitan yang mengganggu kita, yang menyusahkan urusan kita, tuan-tuan dan puan. Masalah rumah tangga yang berlaku hari ini kadang-kadang disebabkan musuh kita yang paling nyata tu, syaitan tu, dia ganggu kita. Kenapa dia ganggu kita? Dah sebab kita tak dekat dengan Tuhan. Kita tak baca ayat Quran, kita tak baca hadis. Sebab tu syaitan ganggu kita. Sebab tu kita kena sentiasa baca ayat-ayat Allah SWT sebaik mungkin. Sebenarnya maksurat ni, zikir maksurat ni elok dibaca waktu pagi dan petang. Kalau kita tak mampu nak baca pagi dan petang, bacalah sehari sekali pun tak apa. Tak boleh baca pagi, tak apalah, pagi ni macam sibuk sangat ke apa kan. Baca petang, tuan-tuan dan puan.
Time-time nak balik kerja tengah jam, ataupun perbahasannya ni, bacalah tuan-tuan dan puan. Tengah-tengah jogging ke, mana tahu, dah pergi jogging belum? Tuan-tuan dan puan yang dekat sini dah pergi jogging ke belum ni? Kita kena jaga juga kesihatan tuan-tuan dan puan. Sambil jogging boleh juga baca zikir maksurat ni. Sebab tu kita boleh hafal zikir maksurat ni. Ayat-ayat yang kita nak baca ni ayat yang senang. Ayat-ayat yang mudah, ayat yang kita faham. Jadi kejap lagi nak jogging pun boleh baca. Kalau kita tak sempat sangat. Pagi-pagi pun boleh tuan-tuan dan puan. Time tengah nak redah jam. Sebab tu kita ni, lagi satu kita kena minta keberkatan masa je dengan Allah ni. Kan? Bila kita minta Allah berikan kita keberkatan masa, waktu apa pun kita boleh baca maksurat ni. Waktu macam mana keadaan kita tu kita boleh baca Quran. Sebab kita minta pada Allah supaya ada keberkatan masa. Masa yang berkat ni, masa sekejap, tapi kita boleh buat macam-macam benda. Itulah kita minta pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah antara kenapa kita kena baca maksurat di setiap hari. Sebenarnya dia ada buku kecil. Saya sebenarnya dah minta dah kawan saya tunjuk contoh buku kecil. Saya tak dapat lagi buku kecil maksurat tu. Sebenarnya buku tu kecil je. Adalah kalau yang guna mushaf standard tu. Kalau yang braille pun ada juga buku dia. Kena dapatkan di Pertis lah. Dia maksurat ni sebenarnya panjang. Tapi untuk kita ni kita baca ringkas-ringkas je. Kita baca ringkas-ringkas supaya sekurang-kurangnya kita baca lah tuan-tuan dan puan. Kalau kita ada masa yang panjang baru kita boleh baca lah. Kalau contohnya kita tak ada buat apa-apa kan, kita baca lah yang panjang-panjang tu. Tapi kalau kita tak ada masa, macam saya pun kejap lagi pun kita pun ada urusan lain kan. Jadi yang penting kita baca. Ada ayat yang kita boleh baca, yang senang dan kita boleh amalkan selalulah. Okey. Baik. Jadi kita tanpa meninggalkan masa, saya akan bacakan maksurat ni. Tuan-tuan dan puan boleh ikutlah saya baca ayat yang kita tahu. Ikut je macam mana. Nanti kalau ni boleh dapatkan buku di kedai-kedai ataupun boleh dapatkan dari PDF pun boleh, ada maksurat dalam bentuk PDF. Boleh dapatkan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita boleh mulakan sekarang. Okey. Baik, kita teruskan. Kita mulakan insyaAllah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, itu dia zikir yang maksur yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Nabi yang telah diturunkan dan diajarkan kepada kita semua untuk kita baca. Hadis-hadis ni bukan hadis yang cerita tentang hukum ke apa. Hadis-hadis ni adalah hadis doa. Doa untuk kita amalkan setiap hari. Okey? Setiap hari. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa itu saja. Ada apa-apa komen ke? Saya nak tengok sekejap di ruangan komen. Mardiah. Ni okey. Saya tak nampak komen. Baik, terima kasih kepada 30 penonton yang menonton pada petang ini. InsyaAllah siapa yang mungkin baru datang, baru join, anda boleh dengar rakaman. Okey, insyaAllah kalau saya ada masa, saya tak berani juga sebenarnya kalau ikutkan setiap hari pun kita boleh buat mak surat ni kan. Kita boleh baca sama-sama.
sebagai galakan, sebagai kempen untuk kita sama-sama membaca zikir-zikir maksur ni. Tetapi saya, sebab saya mengajar juga tuan-tuan dan puan, ini pun saya baru lepas solat asar ni. Jadi ada kesempatan kita baca. Dan insya-Allah jangan terkejut, nanti saya buat siaran langsung pagi, saya live pukul 6.30 nanti pagi. Saya live untuk baca maksurat ni. Jangan terkejut pula tuan-tuan dan puan, saya akan buat kejutan untuk anda semua. Jadi bila-bila masa yang saya ada, kita baca maksurat. Tapi jangan lupa, saya nak war-warkan kepada anda, pada 30 penonton yang baru-baru ni, jemputlah menonton Jom Ngaji Sama-sama, #1 hari 1 muka surat, pada setiap hari jam 8.30 pagi. InsyaAllah kita akan baca Quran sama-sama sepanjang perjalanan, menemani anda dalam perjalanan ketika nak pergi kerja. Okey? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, ada 40 dah. Jadi mungkin ramai yang baru datang, saya ucapkan selamat datang, dan insyaAllah kita akan baca maksurat ni, kalau boleh kita akan cuba setiap petang. InsyaAllah. Doakan, mudah-mudahan kita sama-sama kempen lah. Nak baca seorang-seorang mungkin rasa macam talat je kan, penat ke apa kan. Kita baca sama-sama lah supaya kita dapat galakan untuk nanti, mana tahu satu hari nanti kita boleh lah baca seorang-seorang. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Saya rasa tak ada apa-apa komen yang ni lagi. Kalau ada apa-apa komen yang menarik, saya baca, tapi tak ada. Jadi terima kasih, dan kita jumpa lagi di lain masa. Saya Nur Hidayu binti Muhammad Yusof akan sentiasa bersama, setia terus anda di Love Quran Group. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.